Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu Kampung Baru Cina dibangkitkan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Ming. Dia mahu pengiktirafan tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO diberikan kepada Kampung Baru Cina bertujuan untuk mengekang ataupun mengekalkan Kampung Baru Cina itu untuk tidak digantikan dengan pembangunan baru agar generasi pada masa hadapan akan kenal ataupun tahu asal-usul tentang sejarah Kampung Baru Cina. Namun susulan itu banyak kenyataan sebenarnya ataupun polemik yang mempersoalkan cadangan itu kerana dianggap menyentuh sensitiviti kaum di Malaysia. Dan isu pokoknya kerana sejak 86 tahun lalu isu Kampung Baru Cina ini dibangkit ataupun diwujudkan. Kampung Baru Cina itu, penempatan Kampung Baru Cina itu diwujudkan pada era pemerintahan British kerana bagi menghalang kekangan untuk menghalang sokongan terhadap parti komunis. Jadi kita dapat lihat sejarah pembentukan Kampung Baru Cina itu sendiri adalah kurang murni. Jadi sebenarnya itu sedikit sebanyak mengenai sejarah Kampung Baru Cina. Dan 2 hari lalu sebenarnya Ngah Ming sendiri meminta isu ini dihentikan dan tidak mahu dipanjangkan lagi. Dan namun kita lihat beliau sendiri telah pun membangkitkan agenda serupa tahun lepas, dan tahun ini juga beliau bangkitkan juga isu yang sama untuk mewartakan Kampung Baru Cina, dan tidak mustahil mungkin isu yang sama akan diwartakan ataupun disuarakan pada masa hadapan. Jadi untuk memastikan tidak lagi berulang pada masa akan datang kerana ini membabitkan soal perkauman, apa kata kita hari ini Skop MG akan bersama dengan Prof Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, Profesor Emeritus Dr. Teo Kok Siong, yang merupakan seorang tokoh yang paling layak untuk mengulas isu ini, Prof. Terima kasih bersama dengan Skop MG hari ini. Jadi sebelum kita bersama Prof untuk mengulas soalan-soalan yang bakal saya utarakan kepada Prof untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kenapa isu Kampung Baru Cina ini perlu dinotahkan. Jadi saya nak ingatkan kepada pelayar-pelayar agar jangan lupa untuk mengikuti kami di setiap platform, dan juga jika anda mempunyai komen boleh utarakan di ruangan komen, dan insyaAllah kita akan memberi feedback kepada anda seketika nanti. Baiklah Prof, di awal ini secara ringkas kalau macam Prof boleh kongsikan apabila cadangan ini wujud sejak tahun lalu, apa yang bermain di fikiran Prof? Kenapa isu Kampung Baru Cina ini bukan sekali dibangkitkan untuk diwartakan dalam UNESCO, tetapi sudah berulang. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan dengan pelayar pada hari ini kenapa agaknya ia berulang. Ya, bagi saya apabila sesuatu itu diulang-ulang, sudah tentu ia penting untuk sesuatu pihak itulah. Dan ya, bercakap tentang Kampung Baru Cina ni sebagai tapak warisan dunia UNESCO, bagi saya ia bukan tempat ataupun tapak yang baik untuk diangkat oleh Malaysia untuk dipertimbangkan oleh UNESCO. Satu tapak yang tidak baik untuk kita angkatlah. Ia boleh menjejaskan imej negara kita di persada antarabangsa. Ini kerana Kampung Baru Cina ini, kalau dari segi sejarah, ia disarati, dipenuhi dengan unsur-unsur yang tidak baik, unsur-unsur negatif lah. Pertama-tamanya ia ditubuhkan untuk sebagai kem tahanan kepada orang-orang Cina yang dibawa dari tempat-tempat lain ke sesebuah Kampung Baru Cina itu. Jadi ia pertama-tamanya kem tahanan, dan orang-orang Cina yang ditahan itu pun mereka ditahan atas bikinan perbuatan mereka sendiri kerana bersubahat dengan musuh negara. Jadi
ya, ada pihak tertentu dalam kalangan orang Cina yang fikir kita harus lihat kepada kehidupan sengsara oleh orang Cina dalam kem itu. Ya betul, tidak dapat dinafikan kehidupan mereka cukup sengsara di dalam kem tahanan itu kerana setiap langkah mereka diawasi ketat oleh British. Tetapi itu bikinan mereka, itu kerenah mereka, itu perbuatan mereka kerana bersubahat dengan musuh negara. Jadi saya kira tak perlu simpati di situ. Jadi apa-apa pun kalau kita teliti dengan lebih lanjut, Kampung Baru Cina ini yang ada sekitar 600 buah, boleh dikatakan tidak pun menepati syarat-syarat untuk dipertimbangkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Maksudnya syarat-syarat tu dari segi sejarah ataupun bagaimana, Prof? Ya, untuk tapak yang dipertimbangkan oleh UNESCO, ia ada dua jenis. Satu tapak semula jadi dan satu lagi tapak budaya. Di Malaysia ini, setakat ini, UNESCO telah memilih Georgetown dan juga Melaka itu sebagai tapak warisan dunia. Itu jenisnya ialah jenis budaya. Jadi faktor budaya selain sejarah itu penting. Dan di Malaysia juga kita ada dua tapak semula jadi yang diangkat oleh UNESCO. Yang pertama ialah Gunung Mulu di Sarawak. Dan yang kedua ialah Taman Kinabalu di Sabah. Itu kategori semula jadi. Jadi apabila disebut semula jadi, sudah tentu ia ada kaitan dengan tumbuh-tumbuhan di kawasan itu, haiwan dan segala macam lain yang bersifat semula jadi. Jadi untuk Kampung Baru Cina ini yang hendak dicadangkan itu ialah sebagai tapak budaya seperti Georgetown dan juga Melaka. Dan selain faktor sejarah itu, juga dilihat tentang faktor budaya itu. Dan kedua-dua faktor itu dikemukakan oleh pihak yang mau mencadangkan Kampung Baru Cina ini. Dikatakan dari segi budaya, Kampung Baru Cina ini memperlihatkan pengamalan budaya Cina yang tersendiri, begitulah, yang istimewa sifatnya. Tetapi setelah kita kaji, bagi saya, budaya Cina dan warisan Cina yang ada di 600 buah Kampung Baru Cina itu adalah budaya Cina yang biasa-biasa saja, yang diamalkan oleh orang Cina Malaysia di mana-mana penempatan orang Cina. Jadi tidak ada apa-apa yang istimewa. Ia tipikal warisan Cina. Maknanya apa-apa amalan Cina di Kampung Baru itu adalah amalan Cina biasa di tempat-tempat lain yang tidak merupakan Kampung Baru. Dan dari segi sejarah, ialah apa-apa pun ada sejarahnya kan, kalau kita mau lihat sejarahnya. Tetapi sejarah Kampung Baru Cina ini adalah sejarah yang penuh dengan perkara-perkara negatif. Malah sejarahnya mempunyai reputasi tidak baik. Ia sebenarnya sejarah hitam di negara kita. Dan saya kira takkan kita nak angkat sejarah hitam negara kita untuk dikongsikan oleh seluruh dunia. Ya, kita akui sejarah Kampung Baru itu diwujudkan oleh British untuk mengekang orang Cina
orang Cina awam ini daripada menyokong pengganas komunis. Jadi, ialah itu sejarah negara kita dan sudah tentu sejarah hitam untuk British sebagai penjajah. Ia dikatakan ia berusia sekitar 80 tahun. Dari segi sejarah, ia terlalu muda lah untuk dipertimbangkan sebagai tapak warisan dunia jenis budaya. Kalau kita lihat pemilihan Georgetown dan juga Melaka itu sejarahnya ratusan tahun kan. Jadi ia sejarah yang cukup negatif lah dari segi aspek sejarahnya. Katalah kalau kita nak lihat lagi dari segi budaya kan, budaya Cina itu. Kampung Baru Cina ini, kerana penubuhannya sebegitu, orang-orang Cina dari beberapa tempat yang berbeza-beza diangkut dan dimasukkan ke dalam kawasan baru, diberi nama kawasan Kampung Baru Cina ini. Jadi mereka ataupun Kampung Baru Cina ini boleh dikatakan dari segi demografinya, kependudukannya 100% orang Cina. Dan kalau ada pun yang bukan Melayu di situ, ialah orang Melayu. Itu pun anggota-anggota polis di balai polis di dalam Kampung Baru itu. Jadi Kampung Baru ini dari satu segi adalah satu koloni Cina. Semuanya Cina. Budaya memanglah Cina sebab orang Cina. Koloni Cina dalam erti kata apa-apa yang ada di dalam Kampung Baru itu masih memperlihatkan kecinaan yang begitu totok lah. Sebab tak bergaul dengan orang lain. Sebab British pun nak jaga pergerakan mereka kan, keluar masuk dan sebagainya. Jadi ia begitu Cina lah, begitu Cina. Kalau kita lihat penempatan Cina lain yang bukan Kampung Baru ni kan, pergerakan itu bebas, adalah keluar masuk orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Jadi bila ada keluar masuk, ada pergaulan, walaupun tak banyak adalah pergaulan itu. Tetapi di kampung Cina ini, pergaulan itu terhad sebab British nak kawal. Maka orang Cina di Kampung Baru itu adalah Cina yang totok, Cina yang chauvinis lah dari satu segi. Maknanya kalau nak diangkat budaya Cina yang unik, itulah keunikannya. Tetapi keunikan itu sesuatu yang tidak baik, yang negatif, kerana ia merupakan kepompong Cina, koloni Cina. Kerana sifatnya begitulah, sebab ia dikawal rapi oleh British agar setiap pergerakan orang Cina di dalam Kampung Baru itu dapat dipantau agar mereka tidak membantu pengganas-pengganas komunis ini dari segi membekalkan makanan, membekalkan obat-obatan dan barangkali bantuan wang ringgit dan sebagainya. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahawa pewartaan UNESCO ni sebenarnya hanya untuk menyumbang kepada sektor pelancongan negara. Maksudnya nak memperkenalkan, Malaysia ada kampung baru Melayu, ada kampung baru Cina, nak mengetengahkan asimilasi kaum itu sendiri. Jadi pandangan Prof sendiri, adakah masih tidak wajar walaupun dari segi nak menaikkan sektor pelancongan perlu ada kampung-kampung spesifik macam ni. Pandangan Prof sendiri macam mana? Saya kira tidak ada apa-apa yang istimewa pun pada kampung-kampung Cina itu. Ia penempatan lama dan sekarang ada pembangunan di dalamnya.
ia biasa saja seperti kampung ataupun penempatan Cina yang lain. Ada yang mengatakan bahawa pengiktirafan UNESCO bukannya untuk menetapkan kepribumian sesuatu kaum. Jadi Prof sendiri melihat kepada usaha ini, adakah andainya lah kampung lain yang diwartakan, tapi kampung itu mempunyai identiti kampung Cina itu sendiri, adakah Prof melihat bahawa perkara ini wajar? Saya kira tidak wajar lah. Jadi apa-apa yang bukan asal itu, yang daripada etnik Cina ataupun etnik India itu, apa-apa dari kedua-dua etnik ini tidak boleh wujud dalam bentuk 100% Cina ataupun 100% Melayu. Kalau etnik Melayu itu lain, katalah satu kampung Melayu itu diangkat untuk menjadi tapak warisan, betul-betul 100% Melayu, itu bagi saya tidak mengapa, sebab negara ini ada tuannya. Tuannya adalah orang Melayu dan negara ini ada sejarahnya. Jadi kalau negara ini ada sejarahnya, orang Cina dan orang India ini mereka datang ke sini. Jadi apabila mereka datang ke sini, maknanya mereka ialah menumpang hidup di sini atas ihsan orang Melayu, dan orang Melayu menerima mereka dengan memberi kerakyatan itu. Jadi apa-apa yang daripada etnik Cina dan Melayu ini harus tak boleh bersifat 100% Cina dan India itu. Ya, kalau Melaka itu diangkat, kita ada budaya Cina itu, tetapi budaya Cina baba nyonya ada campuran ataupun pengaruh Melayu itu. Kerana ada pengaruh. Ya, dan kalau budaya Ceti Melaka itu diangkat, itu orang India, tetapi budaya mereka dipengaruhi oleh budaya Melayu. Dan kalau Portugis itu juga kita angkat, Portugis budaya mereka sekarang juga dipengaruhi oleh budaya Melayu. Kan kalau ke Melaka ada restoran Portugis, adanya makanan yang dikenali sebagai devil curry. Mana mungkin orang putih, orang barat ada makanan asalnya kari, kan? Jadi itu ada asimilasi. Ya, kalau ada pihak-pihak yang berkata kalau angkat kampung Melayu tak mengapa, kalau nak angkat kampung Cina tak boleh. Bagi saya kalau angkat kampung Melayu, Melayunya 100% tidak mengapa, sebab ini tanah Melayu. Jadi mereka penduduk asal. Kalau diangkat entiti Melayu itu, ia mewakili negara ini negara Melayu. Apabila diangkat entiti Cina sepenuhnya, ia macam tak kena lah. Entiti Cina yang nak diangkat itu perlu ada pengaruh campuran Melayu itu, seperti Baba Nyonya dan juga India Ceti dan juga Nasrani Portugis itu. Jadi sebelum kita utarakan soalan seterusnya pada Prof, ingin saya kongsikan komen-komen pelayan yang diambil daripada YouTube MG. Iaitu daripada Aiman. Prof, Aiman kata, Prof nampak jaki sangat dengan kaum sendiri. Kenapa, Prof? Apa? Prof nampak jaki sangat dengan kaum sendiri. Saya kira saya orang Malaysia. Saya bukan Cina. Saya Malaysia. Saya orang Malaysia. Jadi, bila kita bercakap tentang Malaysia ni kan, kita harus tahu bahawa ia khususnya Semenanjung inilah, ia ada tuannya, ia ada sejarahnya. Baiklah, kembali bersama Sky MG, kita ke komen pelayar seterusnya daripada Matthew. Katanya Matthew kata kenapa tak boleh ada kampung Cina, kampung Melayu, kampung India? Barulah orang tahu kepelbagaian kaum Malaysia. Macam mana? Macam mana Prof respon kepada komen Matthew tadi? Maksudnya kenapa tak boleh ada spesifik kampung? Bukan tak boleh. Maknanya
untuk kampung Cina ni, ia ada sejarah yang tidak baik dan ia boleh semua kampung-kampung baru Cina di Malaysia memang diwujudkan berdasarkan sejarah itu. Jadi kalau misalnya kalau ada pihak lain cuba nak mengutarakan cadangan untuk mewartakan kampung baru Cina lain menggunakan nama yang lain tetap sama. Maksudnya tak wajar. Tak wajar sebab kampung Cina ni yang 600 buah itu kesemuanya mempunyai sejarah yang sama. Dibentuk, dibangunkan, dibina atas dasar apa tadilah, iaitu untuk mengekang pergerakan penduduk Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang bersubahat dengan musuh negara. Jadi ada unsur tak setia di situ. Jadi saya kira takkan orang Cina mau bangga dengan satu bahagian sejarah mereka di negara ini, bahawa pada satu ketika itu mereka dilihat sebagai pengkhianat negara, tidak setia kepada pemerintah walaupun penjajah kan, walaupun atas apa-apa jua sebab. Maknanya itu satu sejarah hitam. Jadi saya kira kita tidak patut berkongsi dengan dunia. Dan apabila kalau nak dipertimbangkan oleh UNESCO pun, UNESCO mau melihat nilai yang positif yang ada pada sesuatu tapak itu, yang dibanggai oleh negara itu, penting untuk sejarah negara itu dan kepentingan sejarah tempat itu kepada negara itu mau dikongsikan di pentas dunia. Kiranya seperti kampung baru Cina ini mempunyai aib. Andai diwartakan akan membuka aib yang tak baik tentang. Maksudnya ia satu babak dalam sejarah kita yang memperlihatkan rakyat sendiri yang bersubahat dengan musuh negara. Jadi sudah tentu ia sesuatu yang mengaibkan kan. Dan entahlah, saya pun tak tahu sama ada orang Cina sedar ataupun tidak tentang nilai ini yang bagi saya tidak sepatutnya kita angkatlah mewakili Malaysia dan secara tidak langsung mewakili etnik Cina itu. Prof sendiri sebagai orang Cina. Pandangan Prof sendiri, apakah orang Cina, apa yang orang Cina nak? Sebelum ni, sekarang kampung baru, sebelum ni hak sama rata. Pandangan Prof sendiri macam mana? Sebenarnya saya pun tak tahu apa orang Cina nak. Apabila kalau kita tanya apa lagi orang Cina nak, jadi mereka melenting. Mereka tak suka dengan soalan macam tu. Tetapi daripada hal-hal yang dibangkitkan oleh etnik Cina ni, kita pun tak tahu apakah sebenarnya matlamat akhirnya kan. Ada yang mengatakan dari segi politik ini satu perancangan untuk menjadikan Semenanjung ini sekurang-kurangnya seperti Singapura dan sebagainya. Saya kira realiti itu tak boleh kita tolak pun. Maknanya ialah rambut sama hitam hati lain-lain kan. Kita pun tak tahu. Tetapi apa-apa pun ialah orang Melayu berwaspadalah dengan langkah-langkah yang dilihat sebagai tidak munasabah, tidak senonoh, tidak patut kan. Apabila dituntut hak sama rata itu. Yang penting di sini ialah adil. Adil itu maknanya ialah kesamaan yang diberikan berdasarkan keadilan itu kan, sebagai bukan penduduk asal dan sekian-sekian lah. Tetapi mereka nak sama rata itu dan mereka lupa bahawa
ini negara yang bertuan. Jadi apabila mereka datang ke sini dibawa oleh British, negara ini sudah ada tuannya. Sebelum British jajah ataupun Barat menjajah kita bermula dengan Portugis, negara ini sudah ada tuan kan, dengan kerajaan Melayu dan sebagainya. Jadi bagi mereka selalu nak berhujah, orang Melayu pun pendatang, kan? Mereka sudah tentu pendatang dari negara China dan India, dan orang Melayu pun pendatang. Jadi apabila mereka kata orang Melayu pendatang dan mereka nak hak sama rata itu, kalau dibagikan 3, nak sama rata itu, mereka menganggap negara ini negara yang tidak ada tuan. Seperti Amerika itu kan, semua bangsa ke sana jadi sama-sama membangunkan Amerika. Tapi itu pun salah. Amerika ada tuannya, Red Indian itu. Tetapi dia halau dibunuh kan. Jadi saya kira ada keperluan lah kita mentarbiahkan benda ini kepada golongan muda ni kan, tentang Malaysia is a host nation dengan izin. Ada dia punya tuan. Jadi hostnya Melayu. Guestnya China dan India datang. Tapi Prof tak takut kena kecam dengan kenyataan? Ini hakikat kan? Hakikat. Jadi apabila mereka meminta hak sama rata itu, mereka menganggap negara ini settler nation. Maknanya settler nation. Tidak ada tuan, sama-sama datang di sini, bangunkan negara ini, maka apa-apa kemajuan, apa-apa keuntungan, kalau boleh disebut itu dibagi sama rata. Tetapi itu bukan faktanya. Faktanya negara ini bertuan. Negara ini ada tuan. Kita nak pergi ke lagi satu komen pelayar daripada JB. Katanya kesian kami rakyat Malaysia kena ada isu-isu macam ni. Sedangkan yang paling perit sekarang ni ialah harga barang, isu beras. Jadi Prof, Jamie bertanya, kenapa orang politik ni jahat sangat? Jahat pada Prof macam mana? Adakah terselindung agenda politik di sebalik cadangan-cadangan sebegini, kerana kita dapat melihat bahawa dengan cara begini mungkin dapat menawan hati pengundi? Sudah tentu. Kesemua ini tak dapat kita nafikan. Pasti ada agenda politiknya kan. Orang politik memang selalu memikirkan tentang diri mereka sebagai ahli politik, parti mereka dan juga gabungan parti-parti politik mereka. Jarang kita dapat lihat ahli politik yang jiwanya negarawan itu. Sudah tidak ada. Dan kita pun tak tahulah mengapa perkara ini diangkat. Barangkali untuk mengalih tumpuan yang sepatutnya kerajaan berikan kepada usaha menyelesaikan masalah rakyat yang sengsara sekarang dari segi kos harga barang, inflasi dan sebagainya kan. Maka dialihnya kepada isu ini, jadi semua pun tumpu kepada isu ini dan lupa kepada isu sebenarnya. Kita pun tak tahulah sebab politik di negara kita sejak kebelakangan ini adalah politik yang entah apa-apalah. Kan? Kita pun tak dapat faham lah. Kan? Tak dapat faham. Langkah-langkah yang diambil itu yang memang memperlihatkan kerakusan orang-orang politik itu sendiri. Tadi Prof ada sebut tentang pencerahan kepada rakyat Malaysia bahawa negara ini bertuan. Jadi pandangan Prof sendiri, siapakah yang berperanan untuk mengambil alih tanggungjawab ni? Kerajaan ke, NGO ke? Dan juga tak ke nampak macam memperkecilkan kaum lain?
Tidak. Maknanya sumbangan kaum lain itu kita akui. Maknanya sekarang kalau kita lihat, bila ada satu komen baru-baru ini bahawa orang India kurang setia, kan? Jadi orang India pun bangkit marah dan orang Cina pun terasa di situ. Dan bagi saya komen itu komen yang betul itu. Dan orang Cina dan India bangkit, lihat sumbangan kami, kan? Kami pernah datang ke sini bangunkan negara ini dengan bekerja separuh mati ataupun hampir mati di Lombong Bijih, di ladang estate. Kami bina negara ini. Betul. Itu dari segi state building. Tak dapat dinafikan. Dan ada orang Cina kata kami jadi polis lagi walaupun tak ramai. Jadi askar mempertahankan negara. Betul. Dari segi fizikalnya, kita akui sumbangan orang Cina, orang India dalam polis dan askar itu untuk mempertahankan negara jadi lebih selamat. Tetapi yang dibangkitkan sekarang, yang tak difahami sangat oleh rakyat ialah nation building. Pembinaan bangsa itu. Di mana jati dirinya. Itu penting, kan? Maknanya kita dapat lihat setelah kita merdeka 67 tahun ini, masih terdapat warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi itu nation building itu. Itu nation building itu. Maknanya dari segi state building kita berjaya. Daripada tak ada IPTA, tak ada universiti langsung, sekarang sudah 20 buah universiti awam. Ada kemajuan, kan? Tetapi dari segi pembentukan manusia Malaysia itu, dengan jati diri Malaysia itu, saya kira kita masih jauh. Barangkali kita gagal pun ataupun kurang berjaya. Itu yang tidak difahami oleh rakyat. Maknanya bila dikatakan tak setia, mereka bangkit, memperlihatkan kesetiaan mereka. Sampai orang Cina kata, kami bayar cukai, kan? Banyak bayar cukai dari segi perniagaan kami. Dan wang daripada cukai kami digunakan untuk bina sekolah, hospital. Betul. Itu state building. Bina negara dari segi fizikalnya. Bina manusia itu dari segi emosinya, jiwanya, supaya menjadi rakyat Malaysia. Itu kita gagal. Kalau kita lihat pembentukan negara bangsa itu di Indonesia lain, kan? Di Indonesia berbeza sekali. Orang Indonesia, kalau yang Tionghoa Cina itu pun fasih berbahasa Indonesia, malah sudah hilang bahasa Cinanya. Dan mereka bukan saja fasih dalam bahasa Indonesia, mereka bangga terhadap bahasa Indonesia. Mereka sayang, mereka taat. Kita di Malaysia masih jauh lagi ataupun? Memang langit dengan bumi. Orang Melayu sendiri selaku penutur natif kepada bahasa Melayu, ada yang tak bangga dengan bahasa Melayu. Tak yakin terhadap bahasa Melayu untuk memandaikan anak bangsa dan membangunkan negara. Orang Melayu sendiri. Walaupun ada seorang dua, tetapi seorang dua itulah yang menafikan seluruh sejarah orang Melayu. Jadi saya kira kita harus lihat kembalilah. Kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan bangsa itu, yang kita nak namakan bangsa Malaysia itu. Walaupun kita ada rukun negara yang kita pinjam ataupun tiru dari Indonesia, ia tak ke mana pun. Kita handal dari segi hafal 5 prinsip itu. Tapi pelaksanaan tu masih? Ya, kan kita selalu dengar komen tak ada penghayatan lah terhadap rukun negara. Memang tidak ada. Sebab salah kita. Salah kita semua. Semualah kerajaan, rakyat. Sebab kita berhenti pada tahap ingat dan hafal 5 prinsip itu.
Sepatutnya setelah kita berjaya hafal dan ingat itu, kita bergerak ke tahap yang lebih tinggi. Faham. Kita faham setiap prinsip. Kita faham 5 cita-cita negara. Kita faham keseluruhan matlamat rukun negara. Dan selepas kita faham, kita amal. Jadi itu semua tidak berlaku yang faham dengan amal. Yang kita hebat ialah hafal saja. Ya. Jadi bangsa Malaysia, apakah mungkin dengan yang Tuan Agong yang ke-17 ini boleh dapat bangsa Malaysia memandangkan sebelum ini ada bangsa Johor? Macam mana pandangan Prof? Mungkinlah. Mungkin kalau baginda menerapkan apa yang berlaku di Johor itu, bangsa Johor itu, untuk memulakan gagasan bangsa Malaysia yang kita gagal itu, ya barangkali tidak mustahil. Sebab sebagai seorang ketua negara, baginda bukan saja inspirasi, tetapi baginda ada kuasa untuk menggerakkan beberapa program ataupun beberapa usaha lah, ke arah pembentukan bangsa Malaysia itu. Ya. Jadi bagaimana nak pastikan bahawa agenda ini atau isu ini tak dibangkitkan lagi, bukan saja daripada pihak yang memperjuangkan akan pembaru Cina, tapi mungkin ada pihak dari kaum-kaum lain yang mungkin andainya lah mereka juga nak cuba nasib untuk mengiktiraf kampung baru mereka pula. Macam mana, Prof? Saya kira bukan kampung baru mereka sajalah. Apa-apa entiti etnik mereka yang 100% bersifat ethnicity Cina ataupun India itu, saya kira itu tak boleh diangkat untuk mewakili Malaysia. Sebab untuk mewakili Malaysia, ia mesti memperlihatkan kemajmukan di situ. Apa-apa yang Cina itu ada unsur Melayunya di dalamnya. Apa-apa yang India itu perlu ada unsur Melayunya. Dan apa-apa yang Melayu itu saya kira tak perlu pun ada unsur India dan unsur Cina. Kalau ada lagi bagus. Kalau tidak ada, tidak mengapa. Sebab ini negara Melayu. Tuannya ialah Melayu. Jadi, it is a Malay land. Amaran Prof sendiri kepada mereka yang mungkin mempunyai amaran Prof lah kepada mereka yang mungkin menganggap bahawa apa yang Prof kongsikan hari ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu kita notahkan. Maksudnya pandangan Prof, kampung baru Cina ini tidak perlu diwujudkan lagi. Tapi mungkin ada pihak-pihak lain mengatakan bahawa tak apa, kita nak cuba juga cara lain untuk agar usaha-usaha ini satu hari nanti dapat diketengahkan juga. Macam mana, Prof? Mungkin usaha itu tak digunakan istilah kampung baru lah, gunakan istilah lain. Tetapi entitinya sama juga. Tempat tapak itu sama saja kan. Apabila katalah kalau kita tak sebut Jinjang itu sebagai kampung baru, kita sebut Jinjang dari sudut lain. Tetapi kawasan Jinjang itu asal-usulnya kampung baru. Jadi saya kira ialah ada keperluan kita angkat sesuatu yang mempunyai representasi Malaysia itulah. Dan representasi Malaysia itu kalau Melayu saja, kita boleh faham sebab ini negara Melayu. Kalau Cina saja, tak boleh. India saja tak boleh. Yang Cina nak angkat itu mesti ada unsur Melayunya. Jadi keistimewaan entiti Cina yang diangkat itu adalah keistimewaan adanya unsur Melayu itu. Seperti budaya Baba Nyonya itu kan, walaupun mereka Cina, mereka pandai berpantun. Pantun itu sesuatu yang seni Melayu, kesenian Melayu. Mereka berdondang sayang, itu pun seni Melayu. Tapi mereka masih Cina.
Jadi identiti Cina itu ada diangkat identiti tempatan itu. Jadi itu saya kira Malaysia lah. Kalau nak diangkat satu entiti totok Cina itu bukan Malaysia. Tak boleh lah sebab kampung baru Cina ni dari segi penubuhannya, ia 100% Cina. Orang Cina dari beberapa tempat dikumpulkan, dipaksa tinggal di kampung ini, kampung itu dan dikawal rapi oleh British, tak ada keluar masuk orang lain. Jadi ia wujud dengan kecinaan yang totok itu. Dengan kalau dahululah tahun 70-an, 60-an itu, rata-rata orang Cina di sana tak boleh berbahasa Melayu pun sebab tak bergaul dengan orang Melayu. Betul-betul satu koloni Cina. Dan bila kita kata koloni Cina itu, kaitannya adalah dengan hal-hal Cina di negara China itu. Bukan hal-hal Cina di Malaysia. Sebab kalau hal-hal Cina di Malaysia itu, kawasannya terbuka, ada keluar masuk orang lain kan. Jadi ada percampuran di situ. Tapi kampung baru ini totok Cina, tidak ada percampuran. Jadi kalau budayanya istimewa totok itulah. Jadi itu dia, maksudnya jangan bangkitkan lagi. Tidak perlu dibangkitkan lagi, betul bro? Sepatutnya tidak begitulah. Sebab kita tahu apabila dibangkitkan hal-hal atau entiti totok Cina, totok India ni, ia memecah belahkan kita. Maknanya untuk satu ketika kita berpolemik, kita serang menyerang, ia memecah belahkan kita. Jadi kalau kita lihat pada isu kampung baru ini, sudah ia mula pada 1 Februari, sekarang sudah 15-16 Februari. Sudah 2 minggu kita berpecah. Serang menyerang, macam-macam lah. Jadi kalau ia berlanjutan, lagi lama kita pecah. Jadi mungkin lepas ini ia reda. Dan kalau diangkat pula tahun depan, ia memecah belahkan kita lagi. Jadi kita perlu hentilah daripada membicarakan hal-hal yang boleh memecah belahkan kita. Itu dia kesimpulannya. Kita berharap agar tidak lagi berbangkit agenda serupa, isu-isu yang sama, kerana kita merasakan bahawa banyak lagi isu-isu penting yang kita perlu beri perhatian, ya Prof? Ya, kalau kita hendak juga dalam hal mencadangkan tapak tertentu di Malaysia ni untuk diiktiraf oleh UNESCO, lebih baik kita cari tapak-tapak semula jadilah, yang tidak akan menimbulkan polemik sangatlah. Maknanya kalau kita nak angkat kampung Melayu yang bukan Melayu pula, bantah kan? Kalau kita angkat kampung Cina yang Melayu pula, bantah. Jadi kita angkat kalau yang jenis budaya ni sesuatu yang boleh mewakili kita semualah. Untuk memelihara keharmonian dan keselamatan. Ya, kalau boleh yang Melayu pun adalah yang Cina, Indianya. Tapi kalau bagi saya secara peribadi, kalau yang Melayu itu 100% Melayu pun tidak mengapa sebab ini negara Melayu. Baiklah Prof, terima kasih banyak di atas kongsian hari ini yang cukup bermakna untuk rakyat Malaysia. Baiklah kepada anda pelayar, jangan lupa ikuti kami di setiap platform. Kita ada Malaysia Gazette di TikTok, di X, Facebook dan juga portal kita di www.malaysiangazette.com. Terima kasih Prof untuk kongsian hari ini. Jumpa lagi untuk Skop MG minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.